kita pergi kepada mengutip 5 faedah. Nah, ni pelajar-pelajar kena tulis. 5 faedah ni kita kutip daripada ayat yang kita baca, ayat 33 sehingga 35 ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan dapat kepahaman yang baik kepada Al-Quran. Tulis yang pertama, ayat 33, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah. Allah kata apa? Sampai ke akhir ayat lah. Fihi anna dunya, ayat ini menyatakan kepada kita bahawa dunia ini nilai dia tak ada apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Nilai dia di sisi Allah tak ada apa. Seolah-olah gini dalam hadis, mu ambil jari ni pergi celup di laut, akak mari. Banyak mana kita punya tu? Itu je lah maklumat yang kita ada. Dalam hadis Nabi kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah." Lau kanatid dunya, andai kata dunia ini nilai dia di sisi Allah Taala seberat sayap nyamuk. Siapa dia di kalangan kita yang pernah timbang nyamuk berat mana? Siapa awak? Siapa dia yang pernah timbang nyamuk? Tapak nyamuk adalah, kan? Tapi timbang nyamuk ada? Ada? Tak ada orang boleh timbang sayap nyamuk ni berat berdoa. Berat ke tak berat? Berat tak? Maknanya kalaulah dunia ni nilai seorang sebesar sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbatama. Saya orang kafir tak boleh minum air sebab mereka kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Nak kata apa? Hadis ini tulis para pelajar, rawahu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dalam Sahih At-Tirmizi, dalam Sunan At-Tirmizi. Kalau dunia ni nilai si Allah Taala syarat nyamuk, orang kafir tak boleh minum air. Tapi oleh kerana dia tak ada nilai banyak mana, maka bukan sakat minum air, dia boleh mentak darah apa yang dia nak. Allahu Akbar. Mana ayat ini? Tulis pelajar. Ayat ini memperingatkan kepada kita tentang dunia itu kecil. Maka bila dunia kecil, alla yata'allaqal insanu biha. Hei manusia yang beriman, kamu jangan letakkan pergantungan hati, terikat hati kamu itu dengan dunia. Dunia mari ambil, dia lari jangan kejar, dia lari jangan kejar. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, manusia ni akan sentiasa cakap mali. Hartaku. Dahlah. Ni kebun saya. Ni ialah kita gitulah cakap, ni kebun saya, ni harta benda. Nabi kata apa? Wa innama lahu mimmalihi. Hak betul-betul jadi harta kitanya, ma akala fa'afna. Apa yang telah kita makan telah berlalu dah, kita ambil zat-zat dia dah. Au labisa fa'abla, atau yang kita pakai dah lusuh dah dia. Au tasaddaqa fa'amda, ataupun dia sedekah dan sedekah itu berterusan pahala dia. Wa ma siwa zalika zahibun wa tarikuhu linnas. Lain pada tu, kita akan pergi, harta kita menjadi hak orang. Dah, bila orang kita mati, harta jadi apa? Jadi pusaka. Tulis para pelajar, hadis ini akhrajahu Muslim wa Ahmad dan lain-lain ulama. Hadis sahih. Baiklah. Di akhir ayat Tuhan kata wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin.
akhir ayat, akhir perbincangan kita ni, Tuhan kata akhirat itu bagi orang yang bertakwa. Maknanya ayat ini menggalakkan kita supaya jadi orang yang bertakwa. Bila kita jadi orang bertakwa, kita dapat apa? Kita akan dapat nikmat yang berkekalan, nikmat yang berterusan di akhirat esok. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Kata, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami dari kalangan hamba-Mu yang bertakwa, yang melayakkan kita ke syurganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita bagi soalan ayat yang kedua. Ayat walaula an yakuna nas ummatan wahidah, ayat sama lagi. La ja'alna liman yakfuru birrahman. Tuhan kata, kalau aku tidak takutmu ni jadi kafir belaka, aku akan beri kepada kamu kemewahan. Timbul soalan. Soalan dia kata apa? Maknanya kalau Tuhan bagi orang kafir ni kemewahan semua, mungkin orang Islam pun terpengaruh juga jadi kafir. Na'udzubillah. Timbul soalan, falima lam yaf'al zalika bil muslimin. Kenapa Tuhan tak beri kemewahan kepada orang Islam sehingga menjadi sebab semua orang jadi Islam belaka? Sedap juga soalan dia ni. Ini dia panggil soalan perbincangan. Soalan perbincangan ini disebut oleh siapa? Oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir dia. Al-jawab, jawapan dia, kenapa Tuhan tak buat orang Islam kaya, orang yang masuk Islam kerana kaya? Jawab dianya, li'anna nas ala hazat taqdir. Kalaulah andaian seperti ini, kanu yajtami'una al-islam li talabid dunya. Orang yang masuk Islam kerana apa? Kerana dunia, kerana kaya. Masuk Islam kaya, masuk Islam boleh projek. Ar-Razi kata, wahazal imanu imanul munafiqin. Iman lagu ni iman munafik. Dia bukan masuk Islam kerana iman, tapi dia masuk Islam kerana nak barang. Na'udzubillah. Sebab itulah kita hari ni hati-hati tuan-tuan. Kalau ada orang nak masuk Islam, kita kena tanya betul-betul, kenapa mau masuk Islam? Ada setengah orang masuk Islam kerana nak bini. Kenapa masuk Islam? Sebab mau kahwin. Ada masuk Islam kerana apa? Kerana nak projek lah. Kita nak orang masuk Islam kerana keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Menarik juga analogi perbahasa dia tu. Kalau tidak, jadi rusak. Kita pergi kepada faedah yang ketiga, ayat yang sama lagi. Walaula an yakunan nas ummatan wahidah. Fihi dalil. Ayat ini menjadi dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyekat sebahagian orang ni tak beri kemewahan. Sebagian dalam ayat yang ayat 32 tu lah. Nahnu qasamna bainahum. Kenapa orang ni kaya, kenapa orang ni miskin? Kenapa orang ni sehat, kenapa orang ni sakit? Jawab dianya, lima salihihim, kerana kemaslahatan orang manusia. Kalau kita kaya semua, lain pula jadi. Kalau miskin semua, lain. Maka bila orang ni kaya, dia berhajat kepada orang miskin untuk bantu dia buat kerja. Orang miskin pula berhajat kepada orang kaya untuk mendapat gaji, dapat upah. Jadi masing-masing perlu memerlukan. Jadi alhamdulillah, bila kita tengok orang kaya, ada orang kafir kaya, ada orang Islam kaya, kita kata timbang tara dalam masalah. Bukan semesti kaya tu kena kafir lah. Di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu ada yang kaya. Siapa dia? Yang masyhur sekali, Sayyidina Uthman. Menantu Nabi 2 kali, kaya. Nabi tak kata Uthman, mun anak aku boleh, mu kena jadi zuhud, tidur di masjid. Nabi tak larang Uthman berniaga. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, kaya, Nabi tak larang. Abu Hurairah, ayatun fil faqri, berjalan ikat perut, makan dia tak ada, rebah di masjid. Sebab apa? Terlalu lapar. Jadi dua-dua ada. Kita ingat. Yang keempat,
Yang keempat, ayat ini walaula an yakuna nas ummatan wahidah. Ayat ini lagi, masih lagi ayat sama, yadullu ala anna Allah Ta'ala mana'a asbab ta'mimal kufri fil. Allah Ta'ala tutup pintu menjadi sebab manusia akan kafir belaka, tutup pintu. Maka dia berinya lorong-lorong supaya kita beriman dan ada orang yang kufur. Itulah dipanggil sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala di atas dunia ini. Maka menjadi sebab, setiap benda tu ada sebab. Setiap benda ada sebab. Likulli syai'in sababa. Setiap benda ada sebab. Sebab dia apa? Jadi nak kaya kena kerja, nak anak kena kahwin, itu sebab. Tapi yang betul-betul memberinya Allah Azza wa Jalla. Jangan kata kita. Baiklah, yang terakhir, yang kelima. Wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya. Ayat 35. Allah Ta'ala namakan dunia ni mata', mata benda, perhiasan. Sebab apa dinamakan mata benda? Pangkat, kedudukan, harta, anak pinak ni nama dia mata'. Mata' ni maknanya benda yang kita seronok sekejap. Li'annal insan yastamti'u bihi qalilan. Kerana manusia ni berseronok-seronok, suka-suka, sedak-sedak sekejap, summa yang qadi, kemudian hilang. Tulis pelajar. Kata di pendakwah, kata di Abu Anas afallahu anhu wa an walidayhi, kita dengan dunia ni dua. Sama ada kita meninggalkan dunia, kita mati, atau dunia tinggal kita, dia rusak, dia dah habis. Dua tu dia kita. Pasal tu nama dia mata'. Mata' ni makna mata benda yang sedikit, kita boleh guna sekejap, lepas tu tak boleh dah. Adapun akhirat wal akhiratu, akhirat kekal di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Tadi kita dah sebut, tuan-tuan boleh pindah kat sini ayat tu. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Ayat ini menggalakkan kita supaya jadi orang bertakwa. Kerana orang bertakwa, orang yang akan layak menerima kelebihan, kedudukan sampai ke syurga Allah Azza wa Jalla. Siapa? Orang yang bertakwa. Allahumma ja'alna minal muttaqin waj'alna minas salihin waj'alna min ahlil jannah. Allahumma rzuqna al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqad ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Tamaklah perbincangan kita, tamaklah kutipan kita, 5 faedah yang dapat kita kutip pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat 20-36 dalam siri yang akan datang, InsyaAllah.